Nah, kalau di Yaman dikatakan ada kubur Nabi Hud alaihi salam. Apa yang dia buat di kubur Nabi Hud ni? Saya pernah pergi kubur ni. Di kubur Nabi Hud ni, antara benda yang dia buat, dia akan baca surah Hud situ. Dia akan baca surah Hud. Satu. Kita kata salah ke baca? Tak salah baca Quran, baca surah Quran lah. Tapi yang salah pergi etikot kena baca situ. Dia baca situ, ramai-ramai dia akan baca. Dari awal hingga akhir surah Hud. Kedua benda dia buat, dia akan beri salam. Panjang salam dia. Dia sediakan buku kaifiat ziarah ni. Akan beri salam. Habis dia akan beri salam. Start daripada ada telaga situ sebutir. Dikatakan telaga tu dalamnya ruh-ruh orang soleh situ. Maka dia start situ, dia baca zikir dia. Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Last sekali Assalamualaikum ya Fatimah. Ada juga Assalamualaikum ya Fatimah. Ada belaka habis nama disebut. Lagi benda dia buat, dia berzikir dan dia berqasidah di kubur ni. Baca qasidah dan macam-macam lagi. Itu apa yang dia buat. Dan dia akan pergi ziarah kubur ni selama kadang-kadang 3 hari. 3 hari 2 malam dia akan duduk di kubur. Kalau mari kebetulan jatuh pada hari Jumaat, semua Jumaat di kubur. Sebab alasannya jauh pada penempatan, tak ada masjid, maka tak buat Jumaat mai Zuhur atas semata-mata kerana buat ziarah di kubur Nabi Allah. Ulama antara yang menyentuh benda ni, Syekh Ahmad Muallim ni ada kitab dia cerita tentang khusus tentang kubur Hud. Dan ada juga Syekh dia tulis kitab tentang ziarah kubur Hud ni. Dan macam-macam dia yang dia buat di kubur ni. Kita kata benda yang tak ada syariat. Pertama sekali ulama bincang, betul ke situ kubur Nabi Hud? Waktu pertama sekali situ pun fail dah, gagal dah situ. Untuk mengiyakan bahawa di situlah kubur Nabi Hud. Sebab dalam Islam kita diajar kubur yang sahihnya kubur Nabi ni kubur siapa? Hanya kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja yang sahih, yang confirm situlah kubur dia. Ada pun selain pada Nabi Muhammad, tak kiralah Nabi mana pun, ada satu pun para ulama boleh declare, boleh kata ini betul-betul kubur Nabi. Tak ada. Semua semata-mata dakwaan. Dakwah. Orang ni dakwah sini kubur Nabi ni, sini kubur Nabi ni, sini kubur Nabi ni. Termasuk kubur Nabi Hud. Kubur Nabi Hud ni, kalau kita baca kisah melalui riwayat dia orang, pertama dia bersandarkan kepada asar daripada Sayyidina Ali. Bila ditanya, Sayyidina Ali kata kubur Nabi Hud ni di Yaman, di Hadramaut, dekat dengan Ahqaf, bukit berpasir. Ada petanda-petanda yang Sayyidina Ali sebut. Tapi Sayyidina Ali tak sebut secara tepat sini kubur. Tak. Yang tahu sini kubur ni melalui mimpi seorang wali. Itu sahaja. Melalui mimpi seorang wali. Wali ni dikatakan tiap-tiap bulan ke lagu mana dia akan mari semua sini kawasan yang disebut oleh Sayyidina Ali, kawasan Ahqaf. Ahqaf ni bukit berpasir. Dan memang betul di Yaman ada bukit berpasir, khususnya di belah Hadramaut. Tapi kita kena ingat, bukit berpasir ni bukan di Yaman saja, di Oman pun ada. Mana kawasan dia luas. Itu kawasan penempatan Nabi Hud dan juga kaum dia. Jadi dia ni pergi sama. Setiap kali dia pergi ziarah kubur ni, dia pergi duduk sini ni, dia tak akan masuk. Tok Wali ni dikatakan gitulah riwayat dia dalam buku dia. Dia tak akan masuk. Sebab apa? Ditakuti kalau masuk kena atas kubur Nabi. Dia takut masuk kan kena atas kubur Nabi. Jadi dia tak masuk. Sampailah satu malam dia pergi ziarah, Allah beri dia petunjuk dalam mimpi bahawa di sinilah kubur Nabi Allah. Barulah start dia pun dialah orang yang memulakan tradisi ziarah kubur Nabi Hud ni. Start pada tu lah sampai ke hari ni. Memang setiap tahun 2 kali setahun pengikut dia akan buat ziarah kubur Nabi Hud. Di bulan Syakban sekali, di bulan Muharram sekali. Dia bermula dengan mandi sungai dulu. Sunat mandi sungai ada dipanggil sungai Hud. Dalam kitab dia dikatakan sungai ni berasal daripada syurga. Tu dalam kitab dia tu. Saya sebelum balik saya balik kitab dia. Ada ditulis dalam kitab waqila nahrun minal jannah. Dan dikatakan bahawa sungai ini asal usulnya daripada syurga. Tapi memang pelik sungai tu. Sebab tengah-tengah padang pasir tiba-tiba ada sungai. Jadi dia mulakan dengan mandi sunat situ dulu. Sudah mandi sunat semayang atas batu tu pula. Sudah semayang baru start dia bawa bendera-bendera. Kita boleh tengok ada dalam YouTube, kita boleh tengok warna upacara ziarah dia. Dia akan bawa masing-masing, setiap kabilah akan bawa bendera masing-masing. Lepas tu dia akan mulakan ziarah dari telaga tadi kita kata, yang dikatakan di situlah roh orang-orang soleh. Maka dia start beri salam situ. Sampailah dia naik bukit, atas bukit itulah di kaki bukit itulah dikatakan kubur Nabi Allah. Bila sampai situ dia pun start baca surah Hud dan macam-macam dia berdoa.
mengusap-ngusap batu tu, pakak cium ramai-ramai batu tu, tak, mengambil berkat dan macam-macam. Ini apa yang mereka buat. Oleh kerana itu, itulah definisi yang ulama beri berkaitan dengan al-kuburiyun. Golongan kuburiyun ini, mereka bukan setakat buat ziarah biasa, tapi mereka ghalat, mereka melampau dalam melakukan upacara ziarah, melampau dalam memuja, menyeru si mati, dan mereka ada kepercayaan yang boleh menyesatkan mereka, dan disebabkan itulah mereka mengagung dan memuliakan kubur. Kalau di Amang, kubur-kubur tok-tok wali ni semuanya dengan kubah mereka. Dia buat kubah mereka. Kalau kita tengok dari jauh, seolah macam masjid. Semua ada kubah mereka. Kira hak Zaidiyah ke, hak mana-mana kubur, begitulah kaedah dia. Semua dengan kapur putih mereka. Berwarna putih mereka dia buat. Kubur-kubur ni. Dengan kubah-kubah yang, sedangkan Nabi pesan, Nabi larang kita ni membina kubur, dan Nabi larang kita mengkapur kubur. Mensimi kubur ni pun termasuk dalam larangan baginda Nabi SAW. Tapi itulah benda yang mereka buat.